TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Slot Sukses SPM 2022 bersama saya Syafiqah Farahin. Dan seperti biasa, slot ini bertujuan untuk membantu murid-murid SPM kita cemerlang dan juga lulus dalam mata pelajaran mereka. Dan tentunya kita akan menjemput guru kita. Tapi terlebih dahulu, kita melihat dulu profil beliau. Okey, sudah tentunya anda melihat profil guru kita pada hari ini. Tapi Kak Syafiqah belum perkenalkan lagi tajuk kita, iaitu rekaan dan jahitan pakaian tingkatan 5. Dan tentunya anda ingin mengenali lebih tentang guru kita. Tapi sebelum itu, saya ingin menjemput juga jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nabilah Ilyas, ataupun lebih mesra disapa Cikgu Bel dari SMK Sungai Layar, Sungai Petani Kedah. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Wah, terima kasih Cikgu kerana berada bersama kami, dan tentunya Cikgu kita yang sudah berada bersama saya, iaitu Cikgu Sobariah Johari dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang, Kedah. Wah, Cikgu jauh sungguh Cikgu merantau. Okey. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Cikgu, saya pun telah memperkenalkan mata pelajaran, tapi bila kita dengarkan ini, kita akan beri fokus kepada bab yang terakhir dalam mata pelajaran ini, kan Cikgu? Ya, betul. Apakah bab itu Cikgu? Untuk kali ni, untuk yang terakhir ni, kita ambil tajuk keusahawanan. Keusahawanan. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita mulakan mata pelajaran kita, tentunya ada murid-murid yang akan bersama kita. Jom kita lihatkan mereka di belakang skrin saya ini. Hai semua. Assalamualaikum. Cikgu Sobariah, boleh tak perkenalkan mereka satu demi satu? Okey, baik. Okey, anak murid saya yang pertama yang berbaju biru, iaitu Wan Saidatul Alisa. Kita boleh panggil dia mana-mana satu nama yang kita nak panggil. Oh, ada 3 nama Wan di situ? boleh, Saidatul boleh, Alisa pun boleh. Okey, yang kedua di sebelah Wan Saidatul Alisa ialah Ain Natasha. Kemudian yang bawah yang berkacamata tu namanya ialah Huda Maisara. Dan yang seorang lagi Nurul Syuhada. Okey, baiklah Cikgu. Terima kasih semua kerana bersama kami pada hari ini. Baiklah Cikgu, tajuk kita projek keusahawanan. Tetapi bila kita ada tajuk ni dalam di bawah mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian, maksudnya kita mereka baju dan menjahit, tetapi kita tak boleh terhenti di situ, kan Cikgu? Perlu teruskan ke bidang keusahawanan? Ya, boleh. Tentu, sebab bila kita buat satu projek, kita kena untuk mendapatkan pendapatan, kita mesti jual. Betul, jadi, Cikgu. Dengan nak jual tu dengan cara yang betul. Saya setuju. Okey Cikgu, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah projek keusahawanan. Okey, yang pertama kita kena tahu pengenalan kepada keusahawanan. Okey, yang pertama, untuk pengenalan kepada keusahawanan ni, kita mestilah mengetahui definisi perkataan, definisi keusahawanan yang ada di yang perlu kita pelajari lah. Okey, yang pertama kita kena tahu definisi peniaga. Kemudian perniagaan, usahawan dan keusahawanan. Kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama peniaga. Peniaga ialah individu. Kita ingat peniaga adalah individu yang melakukan aktiviti jual beli atau mengendalikan sesebuah perniagaan miliknya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Peniaga nak dapat untung. Yang kedua ialah perniagaan. Perniagaan, aktiviti jual beli. Yang tadi individu, sekarang ni aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan untuk mencari keuntungan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Itu perniagaan bidangnya. Kemudian keusahawanan. Keusahawanan ni ialah seseorang yang
meneroka. Bila sebut keusahawanan ni, dia meneroka. Dia meneroka sesebuah perniagaan. Lepas tu kemudian dia memajukan dan membangunkan perniagaan tersebut serta mengambil risiko pelaburan perniagaan yang diceburi. Okey, itu usahawan. Dan keusahawanan pula ialah aktiviti pengembangan perniagaan secara berterusan yang menyumbang kepada proses pembangunan ekonomi sesebuah negara. Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Okey, keperluan bagi usahawan untuk memulakan perniagaan. Yang pertama, dikena analisis persekitaran, penilaian diri dan masyarakat. Persekitaran tu kita tengok apa yang diperlukan. Okey? Penilaian diri kita. Apa yang kita boleh buat. Dan masyarakat. Masyarakat di situ memerlukan atau tidak. Okey, yang kedua, membuat pilihan berdasarkan peluang serta merangka perancangan perniagaan. Kemudian kita menilai peluang perniagaan. Dan yang berikutnya ialah mengenal pasti keperluan dan kehendak pelanggan. Kita kena tahu juga apa yang perlu, yang pelanggan kita perlukan. Okey, baiklah cikgu. Cikgu pun telah jelaskan keperluan bagi usahawan untuk memulakan perniagaan. Dan tentunya kita ada lagi nak belajarkan lepas ni cikgu. Ya, ada lagi. Bagi yang menonton, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM TV KPM. Kembali ni ke rancangan di DTV KPM bagi slot sukses SPM 2022 dan saya nak bertanyakan Cikgu Sobaria. Sebenarnya kan cikgu, murid-murid kita telah pun mempelajari semua bab tingkatan 5 bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Tetapi bila masuk bab projek keusahawanan iaitu yang terakhir, pentingnya kita tahu bagaimana untuk memulakan perniagaan, kan cikgu? Ya, betul. Apakah langkah utama dia cikgu? Yang pertama. Langkah pertama, kita tahu tadi, kita kena menilai diri kita. Menilai diri kita, mampukah kita nak berniaga. Jadi, sudah kita belajar semua tu, kita mesti mampulah untuk memulakan perniagaan. Okey, cikgu, silakan. Okey. Sekarang ni kita tengok agensi-agensi yang berperanan untuk membantu usahawan. Agensi kerajaan ni, maafkan saya, dia membantu dalam latihan dan pengurusan, kemudian dari segi pembiayaan, infrastruktur dan ruang niaga, kemudian pemasaran dan membantu juga dalam penyelidikan dan pembangunan R&D. Okey, kita tengok satu persatu. Saya tunjuk satu persatu lah. Ya, cikgu. Yang pertama, InScan. InScan ni berperanan untuk membantu dari segi latihan dan pengurusan. Jadi di sini dia memberi latihan dan keusahawanan dan keboleh pasaran. Jadi mengajar untuk kita berniaga lah, bagi membentuk dan membimbing para belia dengan bekerjasama dengan sektor-sektor industri. Jadi bolehlah kita mengambil peluang selepas ini untuk selepas kita belajar, kita cuba untuk mendekati agensi kerajaan untuk menambahkan lagi ilmu untuk membuka perniagaan. Okey. Seterusnya, yang kedua kita tengok agensi MARA. Contohnya MARA. MARA membangunkan perniagaan Bumiputera. Kemudian memberikan pinjaman modal sama ada untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan. Kemudian yang seterusnya ialah MARA juga menyediakan ruang niaga, gerai, tapak kilang untuk usahawan-usahawan ni untuk memulakan perniagaan. Okey, tengok yang seterusnya agensi bank-bank dan syarikat keuangan. Tak kiralah bank mana yang kita boleh survey, tengok bank-bank yang boleh memberikan pinjaman memberikan kemudahan pinjaman keuangan untuk memulakan ataupun untuk memajukan perniagaan yang sedia ada. Okey, misalnya sebelum ni perniagaan tu bersaiz kecil, jadi kita kalau kita nak mendapatkan modal, kita perlu dapatkan daripada bank-bank lah.
Kalau kita tak ada modal sendiri. Okey, yang kedua memberi nasihat keuangan. Bank juga boleh memberi nasihat keuangan. Dan yang ketiga ialah menyediakan infrastruktur untuk disewa oleh perusahaan kecil dan sederhana. Okey. Itu adalah peranan bank-bank keuangan lah. Wah, nampaknya banyak agensi yang boleh membantu usahawan kalau mereka tersekat dari segi kewangan ataupun ruang juga kan cikgu? Ya, betul. Yang berikutnya ialah Perbadan Pembangunan Bandar. Ini banyaklah, setiap bandar di Malaysia ni ada Perbadanan Pembangunan Bandar tersendiri. Okey, tujuan dia adalah untuk membantu usahawan industri kecil dan sederhana kita untuk mendapatkan kemudahan infrastruktur dan ruang niaga di bandar dengan harga yang berpatutan. Jadi di bawah Perbadanan Pembangunan Bandar ni harga sewa ruang niaga itu berpatutan. Okey, kita tengok agensi yang berikutnya. Okey, agensi Matrix. Matrix ni agensi kerajaan juga ya, membantu mempromosikan ekspor Malaysia ke pasaran yang lebih tinggi. Okey, kemudian membantu usahawan dalam hubungan dua hala antara negara sekiranya perlu. Okey, kemudian kita tengok agensi yang berikutnya iaitu SIRIM. SIRIM ni Institut Piawaian dan Pendidikan Perindustrian Malaysia. SIRIM ni penting sebab kita akan nampak semua produk yang dikeluarkan tu perlu ada Cop SIRIM. Cop SIRIM. Okey, cop SIRIM. Contohnya topik leather. Perlu cop SIRIM kan? Jadi SIRIM ni dia mengkaji tentang pembangunan produk tersebut, R&D lah. Dia buat penyelidikan terhadap produk-produk yang bakal dikeluarkan dan yang sedia ada yang dikeluarkan untuk diiktiraf. Okey, seterusnya. Okey, habis tajuk tu kita masuk pemasaran. Pemasaran kita tengok satu-satu definisi dia. Proses mencipta, berkomunikasi, menyampaikan dan membuat pertukaran produk yang membolehkan keperluan dan kehendak pengguna dipenuhi. Itu definisinya. Definisi ni selalunya kita minta murid-murid hafal lah. Okey, yang kedua, tujuan pemasaran ni adalah untuk promosi, pengedaran produk, memenuhi keperluan pengguna, mencapai objektif organisasi dan mencipta nilai produk. Itu adalah tujuan pemasaran. Okey, konsep dia strategi sesebuah organisasi atau perniagaan yang digunakan bagi memenuhi permintaan pelanggan, meningkatkan jualan, menambah keuntungan dan untuk persaingan. Jadi konsepnya, okey. Strategi pemasaran. Kita ada dua strategi. Secara dalam talian ataupun online. Dalam talian. Dalam talian ni biasalah kita guna laman sesawang online kan. Kemudian berasaskan internet. Menggunakan media sosial, kedai dalam talian, guna email, itu semua online. Kita sebut online kan. Kemudian kelebihan dia lebih berkesan dari segi penjimatan kos. Kos kita tak banyak untuk online ni. Betul kan? Tak perlu sewa tempat. Ya, betul. Lepas tu hasil jualan lebih mudah diukur. Sebab benda tu online kan. Kita lebih mudah diukur. Kita boleh kira stok kita dengan mudah. Kemudian jangkauan yang luas sebab dia internet boleh diakses di merata-rata. Seterusnya secara luar talian. Luar talian ni biasanya dia untuk dia waktu beroperasinya mengikut operasi kedai. Betul juga tu luar kan. Talian. Kemudian perniagaan luar talian merangkumi ni contoh untuk promosi dia lah. Dia bagi harga diskaun. Lepas tu dia bagi program kesetiaan. Contoh program kesetiaan ni macam katakanlah kan butik pengantin. Butik pengantin dia ada kerjasama ataupun kesetiaan dia dengan fotografi ni. Sekiranya butik pengantin ni dia sewa baju di butik pengantin, fotografi akan dapat diskaun 50%. Itu contoh program kesetiaan. Kemudian mail langsung ni, mail langsung ialah dengan cara menghantar brosur ataupun
sampel-sampel kepada pengguna. Jadi bila pengguna berminat, pengguna akan carilah kedai tersebut. Okey. Okey, pengiraan kos dalam perniagaan. Ini adalah tajuk yang agak penting lah untuk pengiraan kos ni, sebab nanti dalam peperiksaan, insya-Allah, saya kata insya-Allah tu mungkinlah setiap kali peperiksaan mesti ada benda ni. Akan ada sekurang-kurangnya satu soalan. Sekurang-kurangnya satu soalan. Sorry. Tujuan pengiraan kos ialah untuk kawalan kos, kemudian untuk membuat keputusan, kemudian untuk membuat perancangan masa depan, dan untuk menentukan anggaran harga. Okey, pengiraan kos ni kita tengok ada 3 benda yang murid-murid perlu hafal lah bagi saya. Kos pengeluaran, itu formulanya ialah kos pengeluaran, untuk kos pengeluaran, kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Okey, itu untuk kos pengeluaran. Okey, margin keuntungan pula, kita nak cari margin keuntungan, jumlah hasil tolak dengan jumlah kos, bahagi dengan jumlah hasil balik. Kemudian harga jualan pula, harga seunit darab dengan peratus keuntungan. Nanti bila tajuk dah masuk dalam bahagian pengiraan nanti, murid-murid akan lebih fahamlah. Okey, seterusnya rancangan perniagaan. Bila kita dah belajar semua tu, kita buat rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ni ialah satu rancangan lah, satu dokumen bertulis untuk menerangkan tentang perniagaan kita. Kertas, dia macam kertas cadangan lah, yang bakal dijalankan perniagaan kita tu. Jadi dia juga dikenali dengan kertas kerja lah, kertas projek untuk memohon kelulusan. Okey, perkara-perkara yang terkandung dalam perancangan perniagaan, yang pertama kita kena ada surat iringan. Ingat je ni. Kemudian muka hadapan. Dia kertas kerja kan? Okey, muka hadapan ada tajuk, ada nama dan alamat peniaga, ada nama usahawan. Kalau kamu sebagai usahawan, nama kamulah. Kemudian isi kandungannya. Lepas tu unsur-unsur perancangan, ya, ada ringkasan eksekutif, dia ada latar belakang perniagaan. Itu semua terkandung dalam perancangan kita. Lepas tu ada kesimpulan dan lampiran. Lampiran ni dokumen-dokumen yang berkaitan sama ada kita ada sijil dalam bidang perniagaan, kita ada katalog, kita ada sebut harga, kita boleh masukkan dalam dokumen perniagaan kita tu. Okey, cikgu. Habislah. Cikgu nampak dia di sini kan, kalau kita... ada lagi satu. Silakan cikgu. Okey, untuk projek keusahawanan pula, yang pertama kita kena mengenal pasti projek, kemudian kita melaksanakan analisis keperluan, kemudian menghasilkan carta alir pengendalian perkhidmatan atau produk yang dipilih, dan mempersembahkan projek. Yang ni projek keusahawanan. Projek ni untuk penilaian PBD. Kita akan gunakan projek ni. Okey, baiklah cikgu. Okay. Dalam segmen ini kita mengupas tentang projek keusahawanan dan bagaimana nak memulakan perniagaan. Jadi cikgu, antaranya kena ingat formula-formula untuk kos pengiraan perniagaan tersebut, ya cikgu? Ya, itu sebagai satu asas kita. Asas dia. Dan kertas kerja tu sebenarnya bagus kalau kita nak mohon pinjaman bank juga kan cikgu? Betul. Untuk mohon pinjaman bank dan untuk mendaftarkan perniagaan kita. Betul. Semua kena ada seperti yang tertera sebentar tadi. Baiklah murid-murid, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom masuk ke kelas Slot Sukses SPM 2022 bersama saya Syafiqah dan juga Cikgu Sobaria bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Dan segmen kali ini kita akan beri fokus kepada soalan contoh bahagian A pula. Jadi keluarkan buku nota anda untuk catat segala ilmu yang akan dikongsikan oleh Cikgu Sobaria. Cikgu, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan soalan kita. Okey, kita tengok ulang kaji bahagian A. Okey. Soalannya kita ada 8 soalan contoh. Okey, soalan yang pertama
kita nak pilih murid nak menjawab dulu atau saya nak baca soalan dulu? Rasanya kan cikgu. Cikgu boleh baca soalan dulu ke dan cikgu perlu pilihkan murid? Saya rasa saya baca je lah. Boleh Saya cikgu? baca kemudian kita pilih. Okey, Setuju. yang pertama, soalannya padankan definisi bagi peniaga, perniagaan, usahawan dan keusahawanan di bawah dengan betul pada ruang jawapan. Okey, pernyataan definisi telah diberikan. Kemudian di sini ada ruang jawapan. Mesti jawab di ruang jawapan. Okey. Yang pertama, aktiviti jual beli barangan untuk mencari keuntungan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Okey, apakah jawapannya? Okey, saya pilih murid menjawab terus. Boleh cikgu pilih. Siapa nak jawab? Angkat tangan dulu. Okey, Huda. Silakan. Jawapan yang pertama ialah perniagaan. Perniagaan. Betul. Okey. Yang hebat. kedua, satu proses perwujudan dan pengembangan perniagaan secara berterusan yang menyumbang kepada proses pembangunan ekonomi sesebuah negara. Okey, jawapannya Siapa nak jawab? cepat-cepat. Okey. Okey. Ain Natasha. Jawapan nombor 2 ialah keusahawanan. Keusahawanan. Okey, betul. Betul. Okey. Yang ketiga, individu yang melakukan aktiviti jual beli atau mengendalikan sesebuah perniagaan miliknya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey, yang ketiga, okey, syuhada. Jawapan nombor 3 ialah peniaga. Peniaga, individu ya. Individu ialah peniaga. Kemudian seseorang yang meneroka sesebuah perniagaan, memaju dan membangunkan perniagaan tersebut serta mengambil risiko pelaburan perniagaan yang diceburi. Okey. Ini siapa nak jawab? Okey, yang terakhir. Siapa yang paling boleh senang jawab? ni? Okey, Wan Alisa akan menjawab. Jawapan yang terakhir ialah usahawan. Usahawan. Okey, betul. Wah, Keempat-empatnya betul. tahniah Kita semua. terus ke soalan yang kedua. Boleh, cikgu? Contoh yang kedua. Okey, jadual 1 menunjukkan sebahagian ciri milikan perniagaan yang telah diberikan. Okey. Lengkapkan ciri milikan perniagaan pada ruang jawapan pada jadual di bawah. Okey, ni jadual ni kita tengok ada ruangan kosong. Ni ruangan kosong. Jadi jawapan yang kamu kena isi tu di ruangan kosong tersebut lah. Okey, yang pertama dari segi pemilikan. Okey, dimiliki oleh seorang pemilik. Saya bagi jawapan. Yang perkongsian milikkan tunggal dan perkongsian pula dimiliki oleh 2 orang pemilik. Okey, dari segi modal. Okey, siapa nak jawab modal dan agihan untung rugi? Okey, saya nak cuba. Angkat tangan. Angkat tangan, siapa Mudahnya nak ni cuba? saya rasa. Okey, Huda. Okey, Huda. Diperoleh daripada rakan kongsi. Rakan kongsi. Modal diperoleh daripada rakan kongsi. Okey, betul. Yang agihan untung rugi? Teruskan Huda sampai habis. Terhad. Sebab satu dah tidak terhad, satu jawapan lagi mesti terhad. Okey. Okey, ni soalan jenis kita isi tempat kosong ataupun kita Lengkapkan jadual. lengkapkan jadual tersebut. Okey, soalan yang sama jika ditanya dalam bentuk begini, okey, kita tengok soalan yang ketiga. Jadual 2 menunjukkan ciri milikan perniagaan dalam keusahawanan. Di situ ada ciri milikan dimiliki oleh 2 hingga 20 orang individu, dimiliki oleh seorang individu, keuntungan dan kerugian ditanggung usahawan dan mempunyai keupayaan modal yang sangat besar. Okey, 4 ciri milikan ni diberikan. Soalannya, pilih dan tuliskan ciri milikan tunggal pada ruang jawapan. Dia tanya milikan tunggal. Daripada 4 ciri ni, ambil 2 ciri yang betul tentang milikan tunggal dan isi tempat kosong. Okey, siapa nak jawab? Okey, Syuhada. Jawapan yang pertama ialah dimiliki oleh seorang individu. Dimiliki oleh seorang Yang individu.
Kemudian yang kedua? Yang kedua, keuntungan dan kerugian ditanggung usahawan. Okey, sebab dia adalah pemilikan tunggal. Jadi, keuntungan ataupun kerugian ditanggung oleh usahawan itu sendiri. Okey? Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan betul salah. Tandakan betul bagi pernyataan yang betul tentang agensi dan peranan yang dimainkan oleh yang dimainkan untuk membantu usahawan, dan salah bagi pernyataan yang salah. Okey, sekarang ni saya bagi peluang baca pernyataan tu dan sebut betul atau salah. Okey, siapa nak? Okey. Siapa yang berani mencuba untuk soalan 4? Okey, Ain. Silakan. Ain. Membantu pembangunan perniagaan usahawan Bumi Putra. Yang tu betul. Jawapan betul, cikgu. Betul. Okey, teruskan. Yang nombor 2 pula, Ain. Memberi latihan kepada usahawan. Memberi latihan kepada usahawan salah. Salah, itu SIRIM. SIRIM R&D, betul tak? Pembangunan. Okey, yang seterusnya. Memberi kemudahan pinjaman keuangan. Memberi kemudahan pinjaman keuangan. Yang tu betul. Betul. Kemudian menyediakan infrastruktur untuk disewa oleh usahawan. Betul. Menyediakan infrastruktur untuk disewa oleh usahawan. Salah. Jadi Ain dapat 3 markah sahaja di situ. Satu jawapan betul, 1 markah. Jadi Ain dapat 3 markah sahaja. Okey, tak apa Ain. Banyak tu, 3/4. Okey, soalan yang kelima. Jadual 3 menunjukkan strategi pemasaran pakaian tradisional, baju kebaya. Okey, strategi dia ialah menggunakan majalah, media sosial, radio dan belian dalam talian. Itu jawapan telah pun diberi. Jadi, kita ambil saja jawapan, masuk dalam soalan tu. Okey, tuliskan padanan bagi strategi pemasaran produk tersebut dengan kaedah pemasaran yang betul dalam ruang jawapan. Okey. Jadi dia telah pun disediakan ruangan strategi pasaran dalam talian dan strategi pasaran luar talian. Online, offline. Dalam bahasa Inggerisnya lah kan? Ya. Okey. Sekarang ni, siapa nak jawab? Okey. Wan Alisa nak menjawab. Okey. Strategi pasaran dalam talian. Atas talian, yang pertama media sosial. Okey, media sosial. Yang kedua, belian atas talian. Belian atas talian. Okey, yang strategi pasaran luar talian? Majalah dan radio. Okey, itu luar talian. Okey. Cikgu, contohnya kalau ada murid yang tidak begitu pasti, dia letak dua-dua. Contoh majalah di bawah dalam talian dan juga majalah di bawah luar talian. Tak dikira kan cikgu? Tak dikira. Kalau jawapan yang sama, dia macam murid kita dia tak ikut apa yang dikehendaki. Jadi kalau dia letak semua jawapan majalah di situ, satu pun tak betul. Jadi dia ambil semua jawapan, letak tempat yang sama. Baiklah cikgu. Okey. Tengok soalan contoh yang ke-6. Pengiraan kos dalam perniagaan sangat penting kerana dapat membantu peniaga bergerak ke hadapan dengan lebih lancar. Ini arah sederhana sikitlah soalan kita. Senaraikan kepentingan pengiraan kos dalam perniagaan pada ruang jawapan. Jadi, kepentingan pengiraan kos. Okey, siapa nak jawab? Okey. Bezanya kat sini tak ada jawapan tersedia di situ. Ya, kita kena supply kan. Kita kena fikir jawapan dan masukkan. Okey, Cikgu Huda nak menjawab. Huda mengangkat tangan. Okey, Huda. Jawapan yang pertama ialah kawalan kos. Yang kedua, membuat keputusan. Yang ketiga, membuat perancangan. Dan yang terakhir ialah menentukan anggaran harga. Okey. Okey, keempat-empat jawapan tu betul. 4 markah bagi Huda. Okey, betul. 4 markah bagi Huda.
Okey, soalan yang berikutnya. Soalan nombor 7. Ni nak mengingat semula formula. Okey, tuliskan formula pengiraan kos pengeluaran pada ruang jawapan. Dia nak suruh kita tulis Formula je. sahaja. Dia tak suruh kira pun. Dah Okey. 3 markah banyak Dah 3 tu. markah. 1 ruangan, 1 markah. Okey, siapa nak jawab? Okey. Okey. Oh, dua-dua orang angkat tangan. Shu lah jawab. Yang ni kena ingat jangan tengok buku Okey, Shu. Kos bahan tambah dengan kos upah. Kos tambah bahan kos sampingan. tambah kos upah tambah Kos upah. kos sampingan. 1 jawapan betul, 1 markah, 3 markah. Tapi kalau salah satu dia salah, saya rasa tak dapat markah. Langsung. Sebab kalau dah salah satu, jawapan terakhir tak betul lah kan cikgu? Ya, betul. Okey, selalunya murid akan betul. Okey. Okey, soalan ni bahagian A. Kita ni soalan kita yang terakhir. Kita ambil masa sikit lah sebab murid perlu mengira. Okey, sekarang ni ada bawa kalkulator. Ada murid saya ada bawa kalkulator. Okey. Okey, sekarang ni kirakan kos bahan menjahit pakaian kanak-kanak berikut. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang jawapan. Okey, sekarang ni bagi bahan kita, fabrik kapas, benang, butang, renda dan lapik dalam lembut. Itu adalah bahan-bahannya. Lepas tu kuantiti yang ada, kos seunit. Okey, sekarang ni cikgu bagi masa 5 saat seorang. Semua orang kena jawab. Okey cikgu, ni masa Semua tu orang pantas. tekan je, darab je. 2 meter darab RM8. Satu buku benang darab dengan RM1. Sebenarnya tak tekan kalkulator pun kita Dah boleh congak. Dah boleh congak. Yang terakhir tu saya boleh teka cikgu. Okey. Dah bersedia ke murid-murid dalam talian? Okey. Alright. Siapa dah bersedia angkat tangan. Oh, semua dah bersedia. Okey. Sekarang siapa nak jawab dulu? Fabrik kapas. Okey, siapa nak jawab dulu? Okey. Ain jawab. Ain banyak menjawab hari ini. Bagus, Ain. Okey, silakan Ain. Untuk fabrik kapas, jawapan dia RM16. RM16, 2 meter darab RM8. RM16. Okey. Kemudian benang. Benang RM1 darab 1 buku bersamaan RM1. RM1. Okey. Butang. 6 biji butang. 1 butang 50 sen. 50 Ya, semua didarab dapat RM3. RM3. Okey. Kemudian renda. Renda dapat RM7.50. RM7.50. 1.5 darab RM5. Kemudian lapik dalam lembut. Tak payah kira dah. Memang Dalam lembut dapat RM3. RM3. Tak payah kira kan satu kan. Okey. Jadi soalan ni 1 jawapan betul, 1 markah. Okey. Mudah tak? Mudah sangat cikgu. Mudah sangat. Kalau ikutkan kat sini kan cikgu saya perhati kuantiti dan juga kos unit jumlahnya perlu dalam unit RM kan cikgu? Ya, betul. Sebab harga dalam RM. Okey, baiklah cikgu, kita ada lagi nak mengulang kaji selepas ini bagi soalan contoh bahagian B. Tapi kita akan berehat terlebih dahulu cikgu dan kembali selepas ini di rancangan Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama saya Syafika dan juga cikgu bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian iaitu Cikgu Subaria. Baiklah cikgu, bagi segmen kali ini kita akan memberi fokus kepada soalan contoh bahagian B pula. Dan cikgu, bahagian B ni adakah ia melibatkan soalan-soalan aras rendah dan juga tinggi juga? Bagaimana cikgu? Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Bahagian B, dia ada soalan aras rendah dan aras sederhana. Aras tinggi ni jaranglah untuk rekaan dan jahitan pakaian sebab
Kalau ada tu nanti murid tak boleh jawab pula kan. Okey. Sebab rekaan dan jahitan pakaian ni soalan-soalan dia nak membantu murid kita. Betul, cikgu. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok contoh soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B paling glamour sekali ialah soalan pengiraan kos. Okey, ini contoh soalan pengiraan kos. Jadual 1 menunjukkan senarai bahan untuk menjahit sehelai palazzo. Okey, di situ dia bagi dah bahan dia, fabrik kapas, benang, getah atau kesin dan bahan hiasan. Jadi bahan ni ada kos dah di sebelah tu. Tak perlu kira. Tetapi dia minta pengiraan yang lain. Okey, berdasarkan jadual 1, hitung kos bahan untuk menjahit sehelai blouse. Ruangan di bawah tu adalah ruangan jawapan. Okey, nak kos bahan. Tadi kita nak kira ikut kuantiti. Ya. Sekarang kita nak kira kos sahaja. Okey. Sekarang ni tekan kalkulator. Siapa dah tekan? Sebab dia orang dah tengok soalan ni, mesti dia orang dah tekan. Okey, laju je ya. Okey, sekarang siapa nak jawab soalan ni? Okey. Okey, Wan Alisa. Okay. Fabrik kapas RM20. Okay. Tambah benang RM1. Okey. Tambah getah RM2. Tambah bahan hiasan RM3. Okey. Jadi jawapannya Jawapannya RM26. RM26. Tekan aja kalkulator. Dah dapat 2 markah. Okey. Soalan yang kedua. Tadi kos bahan. Sekarang dia tanya kos projek untuk 20 helai. Kena tengok betul-betul berapa helai yang dia minta tu. Kalau sehelai kita akan dapat jawapan terus. Tapi yang ni dia kata 20 helai. Jika kos upah sehelai palazzo ialah RM8 dan kos sampingan sehelai palazzo ialah RM20. Okey. Maafkan saya, RM2. RM2, cikgu. Saya baca salah. Aha. Okey. Kos projek untuk 20 helai. Sekiranya harga sehelai palazzo, harga kos upah sehelai palazzo RM8 dan kos sampingan sehelai palazzo RM2. Okey. Saya nak dah mencuba. sibuk mengira dah. Aha. Okey. Kemudian sekarang ni kita nak kira kos projek ni, kita kena kira satu helai dulu. Ingat tak tadi kita belajar tentang kos projek sama dengan kos upah tambah kos projek sama dengan kos upah tambah kos sampingan tambah kos bahan. Maaf, terbalik. Kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Okey. Tambah tak apa, terbalik pun. Okey. Ini jawapannya. Yang kos projek yang tadi kita kos bahan yang kita dapat tadi RM26 tambah RM8 tambah RM2. Jadi jawapannya 36. Saya bagi jawapan terus. Okey. Tapi yang ni untuk apa? Untuk sehelai. Sehelai sahaja. Untuk sehelai. Okey, sekarang ni saya nak siapa nak kira untuk 20 helai? Macam mana cara nak kira 20 helai? Okey. Siapa boleh Siapa dah tunjukkan? kira? Mungkin cikgu boleh pilih seorang mereka. Okey. okey. Ain Natasha. Okey, Ain. Ain nak jawab. Okey. Berapa harga kos projek untuk 20 helai? RM36 darab dengan 20 helai. RM36 darab dengan 20 helai. Jadi jawapannya? Jawapannya RM720. Okey, RM720. Bila jawab sampai sini kita dapat 3 markah. Kalau jawab sampai RM36 tak ada markah lagi. Yelah. Kan? Jangan lupa, kadang-kadang kita seronok sangat menjawab soalan. Nampak Ya, betul. mungkin mudah, kita terlupa langkah yang terakhir tu. Ya, betul. Okey. Okey, yang ketiga, harga jualan. Okey. Harga jualan sehelai palazzo sekiranya keuntungan yang diambil sebanyak 20%. Okey, harga jualan sehelai palazzo. Okey, sekarang kira cepat. Siapa nak kira? Siapa nak kira? Mungkin kita boleh dapatkan selain Ain Natasha kan cikgu? Ya. Okey, Shu. Shu. Okey, Shu kira Shu. Boleh memulakan pengiraan. Kalau dapat jawapan boleh angkat tangan Yang lain mungkin Huda ataupun Wan. Shu dah dapat dah rasanya. Okey. Silakan Shu. 100 untung darab kos projek. 100 untung darab dengan Kos projek. darab dengan kos projek. Okey. Lepas tu peratus yang kita minta 20% darab dengan kos projek kita RM36.
kos helai palazzo tadi dapat RM7.20. Harga jualan tak boleh RM7.20. Itu harga kita nak dapat untung. Jadi kita kena tambahkan. Okey. Harga jualan sama dengan jumlah untung tambah kos projek. Ya. Okey, berapa jawapan? Okey, jawapannya ialah RM43.20. RM43.20. RM7.20 tambah RM36. Ini RM43.20. Saya tak... Okey, untuk soalan B. Ada seorang lagi yang tak jawab soalan. Huda. Rasanya Huda kan? Huda jawab boleh. Okey, cadangkan 2 cara untuk meningkatkan keuntungan dengan mengekalkan harga jualan. Jawapan yang pertama ialah membeli barang secara tukar. Memberi barang Yang kedua? secara tukar. Saya dah buka jawapan. Yang kedua, Mengiklankan. mengiklankan sendiri secara atas talian untuk menarik pelanggan. Okey, secara atas talian. Okey, habis soalan 1. Dapat 10 markah. 10 markah kesemuanya. Okey, soalan yang kedua. Okey. Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah satu badan yang berperanan untuk membantu usahawan mendaftarkan perniagaan. Nyatakan 2 jenis borang yang perlu diisi oleh usahawan sebelum memulakan perniagaan. Okey, siapa nak jawab? 2 borang, pantas. Okey, Wan. Silakan. Okey, silakan. Borang PNA 42 dan borang A. Borang PNA 42 dan borang A. Okey, betul. Maaf buat Alisa, saya salah sebut nama lagi. Okey, rancangan perniagaan merupakan satu dokumen bertulis yang menerangkan tentang perniagaan dan cadangan yang bakal dijalankan oleh perniagaan tersebut. Nyatakan dan terangkan. Tengok soalan ni dia ada dibahagi 2. Nyata dan terangkan 4 perkara yang terkandung dalam dokumen perniagaan tersebut. Okey, 4 perkara. 4 orang, 4 perkara. Okey, setiap seorang satu. Okey, soalan 1. Silakan, siapa nak mula dulu? Jom. Okey, Okey. I Natasha seperti biasa. Ai Natasha mula dulu. Okey, buka hadapan. Mempunyai nama perniagaan, Okey. alamat perniagaan dan juga nama usahawan. Okey. Okey, yang kedua. Seterusnya, siapa? Okey, antara Shu dengan Wan, siapa nak cikgu pilih? Wan, ya? Wan. Boleh? Silakan Wan. Isi kandungan perlu mempunyai bahagian-bahagian utama dalam rancangan perniagaan. Okey, yang kedua, isi kandungan. Bahagian-bahagian utama dalam rancangan perniagaan. Itu isi kandungan. Okey, Shu, yang ketiga. Yang ketiga, maklumat rancangan perniagaan mempunyai ringkasan eksekutif dan latar belakang syarikat. Okey, maklumat rancangan perniagaan yang mengandungi ringkasan eksekutif dan latar belakang syarikat. Yang keempat. Okey, dengan Huda aja. Huda. Silakan. Lampiran mempunyai surat sokongan, sebut harga, katalog, tender, permit atau lesen. Okey, lampiran. Lampiran. Okey, ni yang lampiran. Surat sokongan, sebut harga. Okey. Okey, soalan yang berikutnya. Okey. Cikgu rasa yang ni cikgu jawablah. Okey, boleh cikgu. Jadual menunjukkan salah satu strategi pemasaran menggunakan edaran risalah oleh sebuah butik. Soalannya, nyatakan 3 tujuan pemasaran. Tadi kita belajar 5 tujuan pemasaran. Kita jawab 3 sahaja, iaitu promosi, pengedaran produk, memenuhi permintaan pengguna. Okey, satu jawapan betul, 1 markah. Yang kedua, cadangkan 2 strategi. Dia tanya lagi strategi. Soalan dia lebih kurang sama. Strategi yang boleh dilakukan untuk menarik ramai pelanggan. Strategi online dan offline. Atas talian, secara dalam talian atau luar talian. Itu jawapan dia. Lepas tu, berdasarkan salah satu jawapan tu, cipta voucher mempromosikan pakaian casual menggunakan salah satu strategi pemasaran tersebut. Maklumat yang perlu ada ialah nama dan lokasi butik, diskaun 25%, waktu promosi, tarikh promosi, cara berus niaga. Okey, semua maklumat ni perlu dimasukkan dalam
jawapan kita, voucher yang kita reka tu. Ni contoh jawapan yang saya reka untuk soalan tu. Okey. Nama butik. Kemudian tarikh jualannya adalah untuk sempena Hari Ibu sahaja. Maksudnya adalah masa hari tu. Dibuka 24 jam. Lepas tu dia kata untuk lebih lanjut imbas kod ini. Jadi maksud dia ini mestilah strategi dalam talian. Dia buka 24 jam. Okey. Betul kan? Semua yang diperlukan ada di Ya, dalam voucher diskaun 25% ini. pun ada. Satu markah untuk setiap apa yang dilukis di atas voucher tersebut. Okey. Baiklah dah. cikgu. Terima kasih cikgu. Dan kepada kesimpulan kita, cikgu silakan. Okey, kesimpulannya. Modul keusahawanan ni adalah modul terakhir dalam silibus KSSM. Jadi selepas mempelajari semua benda dalam tu, kita akan rangkumkan untuk menjalankan perniagaan. Kemudian modul ni ditaksir melalui penilaian bilik darjah dan soalan-soalan SPM. Kemudian dalam modul ni murid mempelajari selok-belok untuk memulakan perniagaan, bantuan kerajaan kepada usahawan, dan melalui modul ni juga murid belajar mengira kos untuk anggaran harga untuk perniagaannya akan datang. Terima kasih Cikgu Subaria kerana berada bersama kami pada hari ini dan berkongsi ilmu. Tidak lupa juga terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Bel pada hari ini. Kepada anda yang sedang menonton dan akan menduduki peperiksaan SPM 2022, saya mendoakan anda sukses dengan cemerlang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.